Wah, kami jumpa lagi ya hari ini. Selamat malam saudara-saudari. Selamat datang ke Bengkel Pekebun Cikgu Hans. Okay? Kami memang bersyukur ada saudara-saudari meluangkan masa untuk teman kami pada malam ini. Untuk pengetahuan ada, Baba telah menyebarkan kepentingan penanaman organik selama 10 tahun. Kami telah memberi banyak yuran dalam perjalanan ini. Dengan platform ini kami berharap dapat berkongsi pengetahuan kami, pengalaman kami tentang penanaman organik. Sesiapa yang tanam di rumah, bolehlah gunakan cara organik supaya ahli keluarga dapat makan dan tanam dengan sihat dan selamat. Sesiapa yang berkebun di ladang yang besar, boleh start kurangkan bahagia atau racun kimia terlebih dahulu. Start dari kurangkan separuh pun boleh, supaya hasil tanaman yang akan dibeli oleh saudara-saudari dapat kurangkan sisa racunnya. Sebelum kami start bengkel hari ini, saya nak tanya saudara-saudari satu soalan dulu. Pernahkah anda jumpa serangga macam ni? Serangga perosak ini mempunyai ciri-ciri seperti ini. Dia punya badan warna putih. Dia punya rupa bentuk bujur, oval in shape, dan dia sering muncul di batang atau pangkal daun, dan kelihatannya seperti kapas, atau kalau kamu sentuh macam dia ada satu lapisan lili putih, dan lama kelamaan dia punya kulit buah menjadi hitam dan juga ada lapisan habuk hitam pada daun. Kenapa macam ni? Kerana kencing serangga perosak ini memang manis. Kalau titik di atas kulit buah atau daun, ia akan menarik tebu atau kulat hingga di atas. Lama kelamaan, ia akan menjadi satu lapisan habuk atau itu kulat. Kalau kami mengikis, lapisan ini masih mudah keluar dengan jari. Tadi kami cakap dia punya kencing sangat manis kan? Ia juga akan menarik semut, untuk membawa balik kencingnya, supaya menjadi salah satu makanan untuk koloni semut tersebut. Ada kawan tanya, semut yang tinggal di atas pokok atau yang tinggal di dalam tanah itu adalah berfaedah atau yang buruk? Pada masa ini kami perlu tengok, ada serangga perosak di atas pokok tak? Kalau tak ada, itu semut sangat baik kerana ia dapat membantu menyebarkan terbunga ke pokok lain supaya itu pokok boleh berbunga dan berbuah dengan lebih banyak lagi. Kalau tak ada nampak serangga koya, kalau nampak serangga perosak pada pokok, contohnya serangga koya atau kutil afid, itulah tak baik kerana semut akan melindungi serangga tersebut dan membantu bawa mereka ke tempat lain. Jadi kami perlu beri perhatianlah kalau ada kes macam ini. Kalau kami tak peduli dia, kami tak uruskan dia, itu serangga ini akan menjadi semakin banyak dan lama kelamaan batang atau daun akan menjadi kering, dan menjadi layu. Nama serangga perosak ini apa? Ini adalah serangga koya atau dalam bahasa Inggeris mealybug yang kami mungkin sering nampak pada atas pokok. Serangga koya ini mempunyai banyak anti angka, banyak saudara mara. Contohnya ini putih-putih, nampaknya putih-putih yang banyak sebuk di atas badan. Ini kami panggil serangga koya sebuk. Macam ni kami sentuh macam ada lilin yang lembut. Inilah kami panggil dia serangga koya berlilin lembut. Yang juga ada macam ni, dia punya macam satu keping pada daun atau batang. Ini kami panggil serangga koya berkeping. Kalau macam ni, ini macam ada perisai yang berlilin pada badan. Macam ada perisai yang tebal. Tapi dia dibuat daripada lilin. Itu kami panggil serangga koya berperisai. Apa persamaan saudara mara serangga koya ini? Mereka mempunyai lapisan pelindungan berlilin. Pekebun memang sering mendapati masalah ini, memang sangat sakit kepala. Kenapa? Kalau
kes serangga koya menjadi series menjadi teruk yang akan menjadi susah untuk diupati sepenuhnya. Okey. Jadi bagaimana pekebun sering mengatasi masalah ini? Okey. Ada pekebun yang berkongsi dengan kami. Okey, mereka gunakan racun sajalah. Okey, racun kimia memang murah, kami spray saja, kalau boleh mati, bagi mati sahaja. Tapi racun kimia seperti ini memang juga amat susah untuk mencegah serangga ini. Okey, kenapa? Okey, kami boleh tengok. Okey, ini merupakan struktur badan serangga koya. Okey. Yang terluar sekali ada satu lapisan, okey. Itulah lapisan pelindungan belilin. Okey, yang berwarna merah ini yang merupakan badannya. Jadi kami tahu kalau ada lilin di atas di luar itu air, dia tidak mudah menembusi lapisan ini. Jadi kalau selepas kami campurkan racun kimia dengan air, itu air larutan ini dia tak mudah masuk ke dalam badannya. Kalau tak masuk badan, dia tak mudah bunuhkan mereka. Di Malaysia, ada 60% guna racun jenis organofosforus. Contohnya 505 atau malation. Mengikut kajian, setiap 10 kali ganda bertambah sisa malation atau organofosforus dalam badan ibu bapa, kanak-kanak akan bertambah 55% sehingga 72% lebih tinggi risiko untuk menghidapi ADHD dan hyperactivity. Kami tengok ini, bukan saja dia boleh menjejaskan kesihatan ibu bapa, tapi juga menjejaskan kesihatan generasi kelak. Dan gunakan racun kimia, dia juga ada masalah rintangan terhadap racun. Untuk serangga perosak terus hidup dalam persekitaran ini, mereka akan cuba mengubah sistem fisiologi mereka. Mereka tengok, itu dia punya kulit boleh tebal sikit supaya itu racun tak mudah masuk, tak mudah kena dia punya badan. Mereka punya sayap boleh besar sikit supaya mereka boleh terbang dan melarikan diri dengan cepat. Atau mereka punya hati boleh besar sikit supaya mereka boleh buat toks untuk racun ini dengan cepat. Jadi semakin kami spray racun, semakin serangga ini mempunyai rintangan terhadap racun. Kalau macam ni, ada apa cara-cara pencegahan yang sihat dan selamat? Kami perlu tahu dia punya tabiat serangga perosak dan kitaran hidup serangga dan persekitaran kehidupannya. Yang pertama sekali, kalau boleh, kami boleh memangkas batang atau daun yang terlampau lebat. Jika belum berlaku, kami perlu buat macam ni. Kalau baru berlaku sahaja contohnya macam ni, kami boleh terus potong satu seluruh batang ini dan buangkan dengan jauh-jauh. Macam ni dia memang berkesan untuk kawasan yang baru berlakunya serangan serangga koya. Kenapa pokok terlalu lebat tak baik? Kerana serangga koya memang suka tinggal dan membiak di tempat yang berteduh. Kalau daunnya terlalu lebat, tengok serangga koya boleh bersembunyi di tempat yang berteduh dan kalau kami buat apa-apa, kami memang susah sikit. Inilah telur serangga koya yang kami tengok melalui mikroskop. Telur serangga koya memang suka dilahirkan dan mudah menetas di tempat yang berteduh. Untuk sesiapa yang ada pokok buah-buahan seperti ini, struktur bentuk pokok yang terbaik adalah rendah dan lebar. Macam umbrella, macam payung. Inilah struktur yang baik. Yang kedua kami tengok, ini merupakan cactus dan succulent. Cactus dan succulent ini dia tak ada banyak batang, tak ada banyak dahan, dia tak ada memang tak terlampau lebat, tapi dia suka kena serangan serangga koya. Kenapa? Kerana kalau kami berikan bahagian nitrogen yang berlebihan, kandungan nitrogen yang tinggi boleh menjadikan batang dan daun amat juicy. Kalau dia menjadi juicy, dia akan menarik serangga koya.
itu nitrogen merupakan sumber protein serangga prosa tersebut. Okey. Kalau macam ni, okey, kami perlu kurangkan bahagian nitrogen, okey, dan sembuhkan bahagian folia yang tinggi potasium dan kalsium. Okey. Kenapa tinggi potasium dan kalsium? Okey. Kerana potasium, okey, di atas packing dia tulis K. Okey, dia menjadikan kulit pokok dan sel menjadi lebih keras. Okey, ini adalah penting untuk pokok besar, okey, dan cactus and succulent. Okey, untuk kalsium, okey, ia akan membantu menebalkan lapisan dinding sel. Okey, jadi dia boleh menjadikan daun dan batang menjadi lebih tebal sikit. Kalau macam ni, itu serangga koyak, dia ada macam macam ada cucuk, okey, dia tak mudah cucuk dalam sel atau dalam daun atau batang dan hisap jus dalam batang. Okey, kalau mereka tak mudah cucuk, okey, mereka tak suka sana, mereka akan tinggal, okey, akan leave the place. Okey, kalau boleh kami cadangkan anda boleh spray Agino K+ atau CV extract yang terdapat dalam pasaran kerana kedua-dua bahan ini mengandungi kandungan nitrogen yang rendah dan tapi kandungan potasium yang tinggi. Okey. Dan mereka juga mengandungi perangsang sel dan penambah baik pemulihan tumbuhan serta dia boleh meningkatkan daya pertahanan terhadap tumbuhan terhadap tekanan persekitaran yang buruk. Okey. Okey, kalau pokok anda sudah kena serangga koyak, okey, ada apa-apa bahan pencegah organik yang boleh kurangkan serangga koyak. Okey, kami harapkan itu bahan-bahan yang dikongsi pada hari ini, okey, adalah berkesan dan selamat, okey, dan tidak menyebabkan rintangan terhadap bahan pencegah serta kami spray tapi dia juga boleh membantu memulihkan ekosistem semula jadi. Okey, kami hari ini ada beberapa bahan yang boleh dikongsi dengan saudara-saudari. Okey, satu kami panggil dia Lecanicilium lecani. Okey, kedua Beauveria bassania. Dan ada satu lagi juga panggil Metahizium anisophyllum. Okey. Apa yang saya sebut tadi, kedua-dua ini adalah kulat berfaedah yang dapat menjangkiti serangga koyak. Okey, dia akan infect dia punya kulit, okey, dan makan dia punya itu daging, okey, yang merupakan pemusuh semula jadi untuk serangga koyak. Tapi kedua-dua kulat berfaedah ini memang tak senang dicari daripada pasaran. Jadi pada hari ini dalam masa yang singkat ini kami bercantangkan kedua-dua cara di bawah sini, okey, iaitu bahan pencegah organik jenis minyak, okey, ada minyak bunga matahari campur dengan saponin dan satu lagi kami ada bahan yang mengandungi minyak galian dan extract orange. Okey. Yang pertama sekali, okey, ini kami panggil cara minyak bunga matahari yang diemulsi. Okey, ini memang saudara-saudari kamu boleh buat sendiri di rumah. Okey, kami boleh campurkan minyak bunga matahari 8 ml, okey, campur dengan 1 ml punya saponin. Okey, ini saponin bahan ini kamu boleh Google, okey, kamu boleh beli online. Okey, ini memang mudah cari sekarang. Okey, dan campur dengan 40 ml air lagi. Okey, kami tuangkan semua bahan ini dalam mesin pengadum kecil. Okey, kami kacau mereka, okey, gaulkan mereka selama seminit, okey, dan dia akan menjadi bahan pencegah sebanyak 49 sehingga 50 ml. Dengan ini kami boleh campurkan dengan air sebanyak 5 sehingga 10 liter punya air. Selepas campur air kami spray pada daun, okey, dan spray pada serangga koyak. Okey, inilah cara pertama yang kami boleh buat sendiri di rumah. Yang kedua sekali kami boleh gunakan scare terminator. Okey, mengikut kajian kami, minyak galian dan extract orange adalah berkesan terhadap serangga koyak. Kenapa? Kerana extract orange dia boleh membasuhkan lapisan perlindungan beriling, okey, dan minyak galian dia boleh membalut badan dan dia punya hidung dan menyebabkan serangga ini kesesakan nafas. Okey, jadi kalau dia kesesakan nafas dia akan mati. Okey, minyak galian ini memang sangat
selamat dan semula jadi kerana dia bergrade kosmetik. Dia sering digunakan dalam minyak massage. Okay? Jadi memang selamat dan semula jadi. Kami juga gunakan grade yang unsulfonated residue UR lebih daripada 99%. Maksudnya dia mengandungi sulfur yang sangat rendah. Jadi risiko tumbuhan menjadi terbakar adalah sangat rendah. Okay, kami boleh tengok video ini. Ini merupakan serangga koya. Okay. Nah, ini kami gunakan mikroskop. Okay, kami spraykan dengan bahan pencegah jenis minyak. Okay, kamu boleh tengok. Okay, dia sudah basuhkan pelindungan belilingnya. Okay, dan selepas itu dia akan merosakkan pelindungannya dan dia akan mati akibat kesesakan nafas. Okay, ini sebelum, ini selepas. Okay. Yang penting juga, dia punya ciri-ciri berminyak, dan beralkali dapat mengurangkan kesukaan semut untuk berkumpul. Jadi kalau kami nampak semut, kami spray di sana, mereka akan lari, dan dia dapat melindungi serangga koya ini. Terdapat beberapa perhatian yang kami perlu berikan semasa menggunakan skate terminator. Jadi satu, kami perlu goncang sebelum guna supaya isi badunya dikau dengan serata. Kalau tak, kami letakkan untuk sedikit masa, dia punya itu bahan akan tenggelam, kami panggil settle down, di bawah, dan dia punya itu isi batu dia tak serata. Kedua, kami perlu sembuh pada badan, badan serangga koya dan sekelilingnya sehingga basah. Saya ulang lagi. Kami perlu aim, macam point, aim dia punya itu badan, dan sembuh pada badannya sehingga basah. Kenapa? Kenapa macam ni? Macam ni dia baru boleh basuhkan pelindungan lilingnya dan balut badannya dan hidungnya supaya dia dapat kesesakan nafas. Itulah kenapa pemangkasan pokok adalah amat penting. Kalau tahun terlalu lebat, itu serangga koya dia bersembunyi di tempat yang terlalu dalam, kami spray, kami susah kena dia punya badan. Marilah kami tengok dia punya anak-anak. Ini merupakan ibunya. Tengok yang besar ini. Yang kecil ini adalah anak-anaknya. Itu anak-anaknya, dia badan memang sangat kecil dan tengok kalau kami tengok dengan dekat dia tak ada lapisan berlilin, dia hampir lutsinar, almost transparent dan dia sering bergerak ke sana ke sini, dalam pokok untuk cari tempat yang sesuai yang boleh settle down di sana untuk hisap jus kat sana. Jadi kalau pokok terlalu lebat, itu bahan pencegah organik susah kena anaknya kerana anaknya dia sering bergerak dalam pokok. Bahan pencegah jenis minyak perlu bunuhkan serangga koya secara sentuh. Jadi kalau pokok terlalu tinggi, kalau kami spray memang susah spray lah kerana terlalu tinggi kami tak kena dia punya badan. Itulah kenapa lebih baik itu pokok dia rendah tetapi lebar macam payung atau umbrella. Kalau memang serius, memang banyak serangga koya di atas, kami boleh sembuhkan seminggu 2 kali. Untuk pengetahuan saudara-saudari, serangga koya dia beranak secara oviparous. Apa maksudnya? Dia punya maksud, ibu serangga koya dia lahirkan telur di dalam perutnya terlebih dahulu. Bila itu telur dia menetas dalam perutnya, dia baru lahirkan daripada perut ibunya. Jadi kalau kami spray pertama kali, mungkin kami spray pada badan ibu sahaja. Dan banyak lagi anak masih bersembunyi di bawah perut ibunya. Jadi kalau kami spray kedua kali, barulah ada lebih tinggi peluang untuk kena anak-anaknya. Selepas sembuh, ada serangga koya yang mati dan jatuh ke atas lantai atau tanah, tapi mungkin ada yang masih melekat pada daun atau batang kerana lilingnya memang sangat sticky. Jadi kalau memang perlu,
kamu boleh gunakan air yang kuat, sembuh dan basuhkan serangga mati kalau memang perlu. Kalau boleh tunggu lama-kelamaan, itu air hujan atau air siram akan automatically basuhkan serangga koya yang mati. Okay? Dan satu lagi yang perlu beri perhatian kalau kami sembuh pada buah. Okay? Kerana kulit buah ini memang dia sangat nipis. Okay? Kalau kami sembuh pada buah, dia punya kulit buah akan ada minyak kan? Itu kulit buah yang berminyak dijemur di bawah matahari yang akan ada risiko menjadi terbakar atau berkulit hitam. Okay? Contohnya macam inilah. Okay? Jadi untuk mengurangkan risiko tersebut, kalau saudara-saudari kamu campur dengan campur sendiri, okay, kamu boleh campurkan sikit amino asid atau vitamin, okay, untuk kurangkan risiko kulit buah terbakar. Okay. Yang paling penting sekali bila kami gunakan bahan pencegah seperti ini, serangga berfaedah dapat membiak dengan tanpa ancaman racun. Okay. Contohnya, okay, ada itu kumbang kura-kura atau ladybug. Okay. Mereka juga makan itu serangga koya. Dan juga ada satu lagi panggil lacewing. Ini juga wujud di Malaysia. Lama-kelamaan serangga berfaedah ini akan membantu anda bekerja bersama-sama di berkebun anda. Okay. Jadi kesimpulannya, okay, risiko negatif terhadap kesihatan dan rintangan terhadap racun dapat dielakkan dengan menggunakan bahan pencegah organik. Okay. Ada apa-apa cara yang dapat mengurangkan serangga koya dengan secara organik? Okay. Satu, memangkas daun dan batang yang terlampau lebat. Okay, ini memang aksi yang sangat penting. Yang kedua, kamu boleh kurangkan baja nitrogen dan sembuhkan baja foliar yang tinggi potasium dan kalsium. Okay, contohnya Aginoke atau seaweed extract. Okay. Yang ketiga, dengan bantuan mikrob berfaedah. Okay. Yang keempat, kamu boleh DIY atau buat sendiri di rumah, contohnya minyak bunga matahari yang diemulsi. Okay. Yang seterusnya, kami boleh gunakan skin terminator yang terdapat extra orange di dalam supaya dia boleh basuhkan lapisan lilin mereka dan boleh menyebabkan mereka mati akibat kesesakan nafas. Okay. Kami boleh campurkan skin terminator dengan vitamin atau amino asid untuk elakkan kulit buah terbakar. Okay. Dan akhir sekali, okay, boleh dengan bantuan serangga berfaedah. Okay. Kalau saudara-saudari memang berminat untuk carikan bahan-bahan yang yellow highlight ini, okay, mana boleh anda beli? Okay, anda boleh beli dari kedai nursery atau kebun bunga yang berdekatan atau pasar raya seperti Tesco, Homepro, Aeon Big, Econ Safe, Aeon Ace Hardware atau platform beli balah dalam talian. Okay. Okey, itulah tamatkah sesi perkongsian ini. Okey, sekarang saya pas kepada Ajes. Okey, Ajes, sekarang kamu sesi kamu. Hai, salam sejahtera kepada para hadirin. Ya, jadi dari komen dari Facebook sana memang banyak orang yang ada masalah koya dan dia punya nama ada yang namakan bena putih, bena serangga putih ataupun putih-putih. Dan komen sana dia Cikgu Hans yang banyak bagi tahu adalah masalah yang serangga koya ini memang banyak di lada, pokok betik. Ada apa special tips untuk pokok betik tak ataupun lada? Okey, untuk pokok lada atau pokok betik satu, okey, kami perlu berikan, tadi kami cakap perlu berikan sembuhkan baja foliar yang tinggi potasium dan kalsium, okey, supaya dia punya kulit menjadi tebal dan serangga koyak tak senang cucuk dan hisap dia punya jus. Ini ini pertama. Kedua, kami boleh gunakan tadi kami cakap bahan pencegah jenis minyak, okey, dan campur dengan sedikit amino asid atau tadi kami cakap itu vitamin. Okey, dia boleh bunuhkan serangga koyak ini dan juga elakkan kulit buah ini jadi terbakar. Okey, ini kedua.
Bukan. Dan juga, I pernah nampak ada banyak kawan dia akan hantar gambar. Dia punya betik, buah betik penuh dengan itu koyak. Adakah itu masih boleh diselamat ataupun yang itu betik masih boleh dimakan tak? Oh, itu betik dia masih boleh dimakan. Kalau ada serangga koyak di atas betik, ya biasanya itu serangga koyak akan hisap jus kulitnya sahaja. Okey, dia tak makan, dia dah hisap dia punya jus daging. Okey, jadi jadi keterampilan betik ini dia tak cantik sahaja, tapi dia masih boleh makan jika kami basuhkan serangga koyak ini sahaja. Okey, jadi jangan risau. Kemudian sini ada satu soalan. Saudari-saudara, kalau Anda ada apa-apa soalan tentang Bangkit Malang ini, sekarang boleh tuliskan you punya soalan dekat komen ataupun di Zoom punya boleh tekan itu chat dan tuliskan soalan-soalan dekat di sana ya. Ya, dan juga sini kalau terpicit serangga koya dengan jari, adakah ia membahayakan? Tak. Oh, tak. Kami terpicit. Okey. Kami sering buat macam mana kami tahu, kami buat eksperimen macam mana kami tahu itu serangga koya menjadi mati. Salah satu kami picit itu serangga koya, tengok ada darah keluar kah. Dan kami selalu buat macam itu, dia memang tak bahaya. Jadi jangan risau. Ya, ini serangga koya, dia memang dia berbeza dengan ada serangga yang lain. Dia punya dia tak beracun. Serangga ini tak beracun. Dan juga tidak akan merangsang kita punya penghidup itu pernafasan ataupun kita punya kulit lah. Dan adakah Mr. Ganik tu boleh spray untuk bunga juga? Oh ya, betul, sama juga untuk bunga, betul. Tapi untuk bunga tadi kami cakap biasanya pokok bunga ini dia memang lebat dengan batang, dahan dan itu daun. Jadi sebelum kami spray bahan pencegar jenis minyak, kami perlu buat pemengkasan dahulu dan baru kalau kami spray bahan ini dia boleh kena badan serangga koya ini. Okey, dan juga sini ada satu soalan yang agak sama, jadi saya jawabkan dulu. Dia memang kita pegang ataupun pecik itu serangga koya, dia memang tidak akan cederakan kita punya Tak. Ya, jadi memang jangan. Dia tak gigit kamu, dia tak melepaskan racun, tak apa. Ini serangga dia tak berbahaya, Jadi jangan risau. Kemudian sini ada lagi satu. Kalau terpecik dan melekit di jari, memang tak risau juga. Tapi saya tahu lah ini memang geli lah, Jadi memang memang cepat basuhkan dengan air terlebih dahulu, Dan ada satu tips yang saya boleh berkongsi dengan saudara-saudari. Memang ada pekebun buat macam ni, Mereka gunakan jari, dan mengikis, lapisan serangga koya ini. Selepas itu mereka baru spray bahan pencegar. Ini macam ni pun boleh. Tapi kalau kamu tak mahu guna tangan, guna jari untuk mengikis, kamu boleh guna satu keping kain, dan mop lapisan serangga koya ini. Barulah kami spray bahan pencegar, macam ni pun boleh. Ya, nampak banyak orang suka sentuh-sentuh itu benda yang nampak macam putih dan dia boleh tolong meriliskan kita punya tekanan ke? Dan soalan yang seterusnya, boleh gunakan canola oil untuk menggantikan minyak bunga matahari? Kalau memang terdapat cari minyak bunga
matahari, okey, canola oil pun boleh. Okey, dia tapi mengikut kajian kami, minyak bunga matahari dia berkesan lebih baik daripada canola oil. Okey. Jadi kalau memang hanya dapat cari canola oil, okey, gunakan itu sajalah. Oh, dan tadi ada kawan tanya, minyak galian tu minyak ke? Oh, okey, minyak galan ini, okey, memang kami tak boleh gunakan apa-apa jenis minyak galan saja kerana minyak galan ini merupakan salah satu byproduct dalam petroleum distillation. Okey, kami buat macam ni. Jadi kalau kamu tahu itu petroleum, okey, mereka buat distillation, ada suhu yang berbeza. Okey, dia berbeza dia punya suhu, dia keluarkan bahan yang tak sama. Okey, jadi untuk minyak galian yang boleh digunakan untuk organik, okey, ada suhu yang tertentu. Itu tadi ada kawan cakap, boleh saya teruskan guna diesel, petroleum atau minyak gas. Okey, ini semua tak boleh. Ada satu grade yang tertentu yang perlu disahkan oleh uh, 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 apa itu? Pihak sertifikasi organik. Okey, itu kami perlu laporkan kepada pihak sertifikasi organik macam itu. Jadi soalan jawapan Cikgu Hans juga ada menjawab kepada lagi satu soalan adalah adakah petroleum termasuk minyak galian juga? Ya. Jadi Kalau anda perlukan lebih banyak punya penjelasan, boleh tuliskan soalan lagi untuk betul. untuk keterangan yang lebih jelas juga. Kami akan terangkan kepada saudara lah. Kemudian sini ada lagi, adakah serangga koya yang selalu kena pokok cili? Oh, ada. Pokok cili dia ada lagi satu jenis serangga yang warna putih juga kan, tapi Ya betul. Okey, kami sering biasakan macam ni. Okey, kalau ada satu jenis serangga perosa lagi yang berwarna putih, tapi dia boleh terbang. Okey, dan dia saiz lebih kecil sikit. Itu kami panggil whitefly atau lalat putih. Okey. Jadi kalau nampak lalat putih, okey, boleh gunakan cara macam ni juga. Okey, gunakan bahan pencegar jenis minyak untuk kurangkan lalat putih atau serangga koya yang wujud pada pokok cili. Okey, kalau tak pasti lagi, boleh hantarkan gambar okey kepada Facebook Hijauan Baba, kami boleh jawab ke sana dan berikan cadangan yang betul. Oh, ini ada satu soalan yang banyak comel. Jika pokok melon diserang dan makan daun oleh ladybird, macam mana dicegah? Oh, okey. Okey, itu ladybug, bukan ladybird. Okey, kumbang kura-kura. Okey, memang ada satu jenis kumbang kura-kura atau ladybug, okey, yang buruk, okey, yang akan makan daun, contohnya daun watermelon, honeydew atau peria. Okey, semua macam itu. Okey, jadi ini memang susah kontrol dengan cara organik kerana dia punya kulit amat tebal. Okey, kulit amat tebal. Jadi apa yang kami boleh buat? Kami gunakan bahan organik seperti neem, okey, minyak neem, okey, spray pada pokok supaya dia punya bau boleh halaukan dia. Kalau itu ladybug ini termakan, dia akan menjejaskan selera makan mereka. Okey, dan dia tak suka makan lagi. Okey, itulah yang kami boleh buat sekarang terlebih dahulu. Okey. Jadi jawapan ini juga penting untuk kawan yang di Facebook, Farah Rahim dan Siti Nosahira ya. Sebab kawan-kawan ini mereka tanya, I terbaca salah nama. Ya, sebab Siti Nosahira
dia tanya, macam mana nak tambah ladybug di kebun? Kalau tiada langsung, macam mana nak cari ladybug untuk letak di pokok-pokok untuk makan koya? Oh, okey. Okey, kalau untuk tambahkan jumlah atau bilangan ladybug yang baik di kebun, okey, salah satu jangan gunakan racun kimia. Okey, kerana racun kimia akan bunuhkan apa yang baik dan apa yang buruk sekaligus. Okey, penting sekali jangan guna racun kimia terlebih dahulu. Yang kedua, okey, tanam apa-apa pokok yang memang banyak berbunga sekali. Okey, contohnya ada itu bunga rose pun boleh, hibiscus pun boleh. Okey, kamu tanam di sekeliling kebun kamu, ia akan menarik ladybug tersebut. Yang ketiga, okey, apa itu lagi? Okey. Okey, ada satu jenis tumbuhan tapi saya tak tahu macam mana sebut dalam bahasa Melayu. Okey, nanti lepas pengkil ini, okey, saya akan post satu gambar. Okey, tumbuhan ini dia akan menarik ladybug. Okey, spesifik ladybug. Okey, yang ini tumbuhan ini juga boleh dapat cari di Malaysia. Okey, saya perlu cari apakah nama saintifik ini. Okey, nah nanti saya akan kongsi di Facebook inilah. Okey, jadi bagi kawan-kawan yang planning untuk menarik itu ladybug ke kebun-kebun anda, Betul. berwaspada, adakah ladybug yang betul-betul yang bermanfaat yang telah menarik ya? Ya, dan sini okey, Farah Rahim tanya, ada juga yang mencadangkan guna cuka kayu. Adakah ia membantu? Membantu untuk apa? Koyak, masalah koyak. Oh, untuk masalah koyak tak. Kerana okey, cuka kayu dia boleh membantu meningkatkan daya pertahanan tumbuhan. Okey. Dan juga boleh menghalau serangga perosak. Tapi kalau memang ada wujudnya serangga koyak di sana, dia tak boleh bunuhkan serangga koyak. Okey. Jadi kalau kami gunakan cuka kayu untuk pencegahan awal, itulah okey. Okey, tapi kalau sudah wujud, okey, kami terus tukar dan gunakan bahan pencegah jenis minyak. Okey, itulah cadangan saya. Okey, dan skill terminator boleh bunuh koyak atau boleh halau je? Lepas sembuh akan datang lagi tak itu koyak? Okey, dia boleh bunuh. Okey, sebenarnya dia boleh bunuhkan dan tolong kurangkan. Okey, kerana tadi kami cakap dia punya bahan boleh basuhkan pelindungan belilin pada serangga koyak. Okey, dan boleh membalut hidung mereka supaya mereka mati akibat kesesakan nafas. Okey, macam dia gunakan cara ini untuk kurangkan serangga koyak. Okey, tapi dia akan balik lagi kan? Mungkin, kerana tadi kami cakap itu badan ibu dia boleh melahirkan anak dia lahirkan telur dalam badan ibunya, dan selepas menetas dia baru lahirkan keluar. Okey, jadi kami spray mungkin bunuhkan ibu tapi dia punya anak akan keluar selepas itu. Jadi kalau memang serius punya kes, kami perlu sembuh seminggu 2 kali untuk bunuhkan ibunya dan juga anaknya sekaliguslah. Jadi kami boleh memerhati selepas 3 minggu kami buat macam ni, dia boleh kurangkan sehingga tahap itu. Okey, itulah cadangan saya. Okey, dan bagi skill terminator, adakah dia sesuai untuk guna di cactus ataupun succulent tak? Okey, untuk cactus dan succulent, memang cactus dan succulent dia kulit sensitif sikit. Tadi kami cakap ada kulit buah kan? Okey, jadi selepas kamu spray, sebelum kamu spray perlu pastikan itu cactus dan succulent sudah disiram dengan air yang cukup. Okey, selepas kamu spray, contohnya kamu spray pada waktu senja. Okey, hari ini, keesokan hari pada
pada awal pagi kamu perlu basuhkan, okey, basuhkan lapisan minyak pada kaktus dan succulent lagi. Kerana kalau tertinggal kat sana, yang mungkin akan menyebabkan kesan terbakar sikitlah. Okey, jadi selepas spray, keesokan hari kami perlu basuhkan. Okey, macam itu. Kemudian bagi koyak ini dia memang biasa berlaku dekat pokok-pokok yang di Malaysia. Ada apa spesifik punya punca tak? Sebab kalau ada kawan yang bagi tahu nak atasi masalah kena tahu punca. Ada apa-apa yang tips sementara kita boleh jalankan sewaktu kita menanam tak? Okey. Untuk kes macam ni, okey, kami perlu beri perhatian. Tengok kami ada memberikan baja nitrogen yang berlebihan ke. Okey. Dan kalau dia punya baja nitrogen sangat tinggi, okey, kandungan nitrogen sangat tinggi dan dia punya itu kandungan kalsium sangat rendah. Okey. Tambah lagi itu pokok terlampau lebat, okey, daun terlampau lebat atau dia punya batang terlampau lebat, okey, ketiga-tiga syarat ini akan menyebabkan serangga koya untuk hinggap ke sana dan membiak di sana. Okey, jadi untuk elakkan okey dengan baik, kami perlu jangan berikan nitrogen yang terlalu tinggi, okey, dan kami boleh sembuhkan baja kalsium yang baik dan juga kamu boleh buat pemangkasan secara tetap. Okey, itulah yang kami boleh buat. Okey, jadi ini memang adakah sebab yang tadi Cikgu Hans share punya, dia memang macam bagi pokok jangan terlalu bushy. Memang adalah penting kan kalau sebab I boleh nampak kalau selalunya kalau itu pokok terlalu bushy, dia bukan serangga koya saja. Dia akan ada itu white fly, itu dia akan. Ya, betul. Betul. Tapi serangga koya memang sangat obvious lah. Okey. Dan juga kawan-kawan boleh sebagai reminder bagi pokok-pokok yang tanam di indoor, yang di indoor sebab di dalam indoor kita punya kelembapan adalah lebih tinggi. Ya, betul. Kita tak ada direct sunlight. Jadi akan lebih macam selesa untuk koyak meninggal. Itu serangga koya rasanya sejuknya dan ini sangat selesa. Okey, dia akan hinggap dan membiak di sana. Okey. Jadi memang kalau kami buat pemangkasan, okey, itu sunlight, cahaya matahari dia shine ke bahagian batang dan daun, itu serangga koya tak suka di tempat di sana. Dan juga kalau pokok itu sehat, memanglah dia boleh menahan serangan itu koyak. Jadi mestilah pilih itu nutrien yang sesuai untuk tumbuhan dan juga ingatlah jangan overdose. Walaupun itu nutrien adalah penting untuk tumbuh-tumbuhan, tapi perlulah selalu ikut itu dos ataupun itu kadar penggunaan. Ya, selalu kena baca itu kadar penggunaan yang selalu bagi tahu biasanya adalah print di belakang packaging. Kalau saudara-saudari tak tahu sendiri sudah overdose kan? Kerana kami tak tahu satu genggam berapa kan? Okey, tak apa. Kalau kami letak memang kami rasa sudah overdose, okey, kami boleh sembuhkan tadi kami ada cakap baja yang tinggi potasium. Okey. Dia boleh balance balik dia punya itu kandungan nitrogen sikit. Okey, macam itulah. Dari awalnya Cikgu Han selalu bagi tahu kena tengok itu nitrogen potasium tapi selalu kalau I beli baja, I selalu tengok dia packaging bunga, I akan pilih lah dia. Kalau I nak beli buah, biasa I ikut gambar lah ataupun macam mana bezakan yang mana satu potasium tinggi, yang mana satu adalah nitrogen tinggi. Okey, biasanya kami cari itu baja pada packaging dia ada tulis kandungan NPK, nitrogen
fosforus dan potasium. Kalau dia punya nisbah, okay, nisbah NPK, dia N, nisbah N adalah lebih tinggi berbanding dengan P dan K, inilah maksudnya baja ini mengandungi lebih tinggi nitrogen. Kalau nisbah K adalah lebih tinggi daripada N dan P, ini maksudnya baja yang tinggi potasium. Okey, ini kami boleh bezakan lah. Okey. Kalau tadi kami cakap, okey, kalau kami sembuhkan, kami taburkan baja yang tinggi nitrogen, okey, kami rasa kami terlalu overdose, kami boleh beli itu baja folia yang tinggi potasium, okey, dan sembuh batang pokok dan balance balik dia punya kandungan nitrogen. Okey, itulah tips-tipsnya. Oh, memang informasi-informasi ini adalah mesti ada printed di atas itu packaging ke? Ya, betul. Nisbah NPK adalah compulsory kena print pada packaging baja. Oh, jadi lain kali sebelum kita beli, kita bolehlah bacakan itu instruction ataupun kandungan yang sudah dibagi oleh itu manufacturer lah. Okey, dan juga skill terminator sesuai ke untuk menghapus Wi-Fi? Oh, sesuai kerana okey, kami akan berikan satu bengkel lagi tentang Wi-Fi. Tapi kalau dalam proses kitaran hidup Wi-Fi, Wi-Fi juga akan mengeluarkan lapisan berlilin, okey, untuk melindungi anak-anak mereka. Okey, dan dia punya sayap dan kulit juga ada sedikit berlilin. Okey, jadi kami boleh gunakan bahan penjaga jenis minyak ini untuk kurangkan mereka juga. Oh, okey. Dan ini soalan adalah agak sama dengan soalan tadi ada satu kawan tanya dekat dia punya pokok lada. Kalau Wi-Fi boleh gunakan Dr. Nim ataupun skill terminator. Kalau Wi-Fi saya catatkan lebih gunakan skill terminator. Dia lebih target spesifik. Okey. Okey, jadi masa agak sudah sampai juga. Ini ada bagi untuk malam ini. Jadi terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada Cikgu Hans.